Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan eksperimen ni, jadi kita tengok dulu kepada standard pembelajaran bagi yang ketiga ni adalah untuk menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis dalam keadaan aqueous. Tadi pepeja sudah, leburan sudah. Sekarang kita aqueous. Jadi hasil pembelajarannya adalah sama seperti yang kedua tadi, iaitu pada akhir siaran, murid boleh memahami proses elektrolisis dalam keadaan bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Jadi untuk itu, saya ingatkan sekali lagi langkah keselamatan, kenapa kita perlu pakai baju lab coat ni, dan juga seperti dekat tangan ni pun kita dah pakai sarung tangan dan juga goggle, macam Sean dah pakai. Kan tak ada masalah. So kita tujuannya adalah untuk melindungi diri kita daripada sebarang kemalangan berlaku. Untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku, jadi kita siapkan diri kita. Dan juga yang kedua adalah saya ingatkan supaya eksperimen ini jangan cuba lakukan tanpa pengawasan daripada guru sains dan juga pembantu makmal. Dan juga di rumah jangan cuba tanpa sebarang pengawasan jika nak cuba di rumah. Jadi untuk itu, sama juga seperti yang eksperimen 1 dan 2, kita tengok dulu kepada penyataan masalah. Penyataan masalah, bolehkah sebatian ini dalam keadaan aqueous boleh mengalami elektrolisis? Itu adalah penyataan masalah. Bagi hipotesisnya, kita akan lihat sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Pemboleh ubah sama seperti yang eksperimen tadi, iaitu yang dimanipulasi adalah jenis sebatian ion, bergerak balas adalah keadaan mentol dan juga emitter, dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis elektrod. Yang kita gunakan adalah elektrod karbon. Berikan penekanan kepada dapatan eksperimen, iaitu kita nak tengok kepada pemboleh ubah bergerak balas, dan jika berlaku ralat, sambungan wire, adakah suis sudah dihidupkan ataupun tidak, itu yang kita perlu beri penekanan. Jadi, jom kita lihat bagaimana kita nak menyediakan alat radas. Susunan radas, kita akan gunakan sel elektrolitik. Kita masukkan larutan kuprum 2 sulfat. Cantik tak warna dia? Warna biru kan? Jadi, untuk ini adalah larutan kuprum 2 sulfat. Dan kita masukkan sehingga penuh lah. Separuh penuh pun okey ataupun penuh supaya dia tak inilah. Dan lepas tu kita masukkan dalam tabung uji juga larutan yang sama, iaitu kuprum 2 sulfat. Selepas itu kita akan cuba untuk hidupkan. Boleh saya ke depan, Syah? Silakan. Jadi untuk yang eksperimen ni kita dah sambungkan, cuba sambungkan. Jadi apa yang kita akan lihat dalam beberapa minit, contohnya kita tengok dalam masa 5 minit. 5 minit, tengok perubahan yang berlaku, adakah mentol menyala, emitter ada perubahan, dan kita akan lihat juga adakah dalam sel elektrolitik ni dia akan menghasilkan sebarang perubahan. Boleh ya? Jadi boleh kita mula. So kita cuba onkan dia. Sean. Ada nampak sebarang perubahan. Yang pertama sekali, cuba tengok. Yang pertama sekali, apa yang saya lihat adalah keadaan mentol, Ya, mentol. Tadi tidak menyala. Sekarang pula menyala, itu perubahan yang pertama. Bagus, Sean. Perubahan yang kedua, Sean. Saya cuba tengok bacaan pada emitter, Tadi bacaannya sifar. Tapi sekarang adanya bacaan, Ada bacaan lebih daripada 1. Dah lebih daripada 1. So mungkin itu ada mungkin masalah ataupun penggunaan emitter ni kita perlu gunakan emitter yang lebih besar lah. Yang tu mungkin masalah ataupun ralat lah. Tapi kita dapat lihat perubahan betul. Betul. Jadi perubahan yang ketiga, ada nampak sebarang perubahan tak? Dalam ni, dalam sel ni ada tak? Mungkin sebab warna biru tu sukar untuk kita melihat. Sukar untuk kita melihat. So option lain adalah mungkin kita kena tunggu lama sikit, tapi tak apalah, kita teruskan dulu kepada pemerhatian yang kita lihat itulah. Nanti kita akan tengok perubahan yang ada dalam sel elektrolitik ini. Cikgu. So daripada situ
kita tengok kepada keputusan ataupun pemerhatian yang Sean lihat tadi, iaitu yang pertama mentol menyala. Okey. So pemerhatian yang pertama betul lah. Betul. So mentol menyala, sampai sekarang pun mentol menyala. Dan ini menunjukkan emitter pun dia ada perubahan. Ini menunjukkan sel elektrolisis tu berlaku. Proses elektrolisis tu berlaku. Okey. Jadi daripada situ secara teorinya so kita akan dapat lihat ion-ion yang mana bergerak ke terminal positif dan terminal negatif. So dia ada terminal positif, apa dia? Terminal positif adalah anod lah kan? Okey. So anod, ion apa yang akan bergerak ke sana? So daripada situ, so kita secaranya adalah kita ada ion hidroksida dan juga ion sulfat. Okey, ion hidroksida dengan ion sulfat ni adalah ion yang bercas negatif. So dia pergi ke sana. Tetapi dia pergi ke positif. Tetapi dia perlu pilih antara hidroksida ataupun sulfat. Okey. So daripada situ so kita katakan di sini jawapannya adalah ion hidroksida yang dipilih. Jadi gas apa yang terhasil apabila ion hidroksida dipilih adalah gas oksigen. Bukan gas sulfur ataupun sulfat lah. Okey, itu untuk terminal positif. Okey, kita tengok kepada terminal negatif pula. Katod. Katod adalah terminal negatif. So dia akan menarik ion apa? Ion kation. Positif. Ion positif. Kation. Betul lah. Betul. Betul. Betul lah, kation itu adalah ion positif. Jadi ion kation ataupun ion yang bercas positif akan tertarik ke katon adalah ion kuprum dan juga ion hidrogen. Hidrogen kan? Air kan? Air. Okey. Jadi ion tu dia akan pilih juga antara kuprum 2 ataupun hidrogen. Daripada situ so dia akan pilih kuprum. Kuprum akan dipilih dan nanti akan pepejah kuprum akan terhasil pada elektrod katod. Itu yang akan berlakulah. Kenapa dia akan pilih tak pilih tu nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okey. Sementara itu juga kita lihat kepada perbincangan hasil daripada yang kita dapatan daripada eksperimen tu. So kita boleh bincangkan di sini adalah sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Okey. Dan ion pada anod, ion-ion hidroksida akan dipilih berbanding ion sulfat kerana kedudukannya. Kedudukan keelektropositifan dan keelektronegatif. Dia akan pilih berdasarkan kedudukan tu. Nanti saya akan tunjukkan. Tetapi apa yang saya boleh cakap kat sini adalah gas oksigen akan dipilih pada anod. Manakala pada katod adalah kuprum, ion kuprum akan dipilih. Ion kuprum akan dipilih pada katod dan pepejah kuprum akan terenap pada elektrod katod tadi. Jadi daripada situ, so kita boleh simpulkan bahawa ion kuprum 2 sulfat dipilih kerana ion kuprum ni dia dia kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Apa yang dikatakan elektropositifan tu? Okey, daripada situ, dekat sini saya tunjukkan, ini adalah kedudukan. Semakin bawah ion tersebut, semakin mudah dia dinyah daripada dinyah cas daripada dia punya perbandingan tadilah. Sebagai contoh, ion hidroksida dipilih berbanding ion sulfat kerana dia kurang elektronegatif berbanding ion sulfat tadi. Itu yang ion hidroksida. Ion kuprum pula dipilih kerana dia adalah kurang elektropositif berbanding hidrogen. Disebabkan oleh kedudukan ni. Bagaimana susunannya? Ini disusunlah berdasarkan kereaktifan bahan-bahan tersebut. Jadi apa yang kita nak ni kita kena hafal lah. Yang mudah sekali Sean adalah hidroksida ni dia yang paling mudah sekali dinyah cas untuk yang negatif. Manakala yang bawah sekali untuk yang positif kation apa dia yang bawah sekali? AG tu. AG. Lepas tu kuprum. Kuprum. Banding dengan hidrogen. Hidrogen dekat mana?
Hidrogen selepas kuprum. Hidrogen lepas kuprum. Jadi dia akan pilih yang bawah lagi. Itu alasannya kenapa kuprum dan juga oksigen dipilih. Okey. Boleh Sean? Boleh cikgu. Boleh. Jadi kalau dah boleh, saya nak uji lagi lah. Oh, okey, boleh. Boleh cikgu. Saya cuba cikgu, saya cuba. Okey. Baik. Okey, soalannya adalah apakah nama ion yang dinyahcas pada anod? Anod adalah terminal positif. Positif. Okey. Dan katot Ya. dalam sel elektrolitik menggunakan larutan aqueous kuprum 2 sulfat. Ya. Okey. Okey, ion jawapannya apa? pada anod tu adalah ion hidroksida. Okey. Pada katot adalah ion kuprum cikgu. Ya, betul. Kita tengok Betul, jawapan lah. Betul. Okey, anod adalah ion hidroksida dan katot adalah ion kuprum. Bagus. Maksudnya daripada situ menunjukkan Sean faham lah. Terima kasih cikgu. Ada lagi satu soalan. Ada cikgu. Ada. Saya Okey. nak tanya lagi satu soalan. Boleh, ya Boleh, Sean? boleh. Okey, satu soalan lagi. Dia agak panjang sedikit. Okey. Okey, kita tumpukan perhatian kepada rajah ini. Ya. So rajah ini menunjukkan susunan untuk mengkaji elektrolisis menggunakan larutan aqueous lain, iaitu natrium nitrat. Okey. Okey. Dengan menggunakan elektrod sama, karbon P dan Q. Ya. Jadi daripada situ soalannya adalah namakan ion yang dipilih dinyahcas kepada elektrod P Ya. dan elektrod Q. Okey. Dan jelaskan jawapan kenapa Sean pilih pilihan tersebut. Okey, baik cikgu. Okey. Pada elektrod P yang merupakan anod cikgu. Ya, anod. Okey, so ion yang dipilih untuk diniah charge adalah ion hidroksida. Hidroksida, Okey. okey. Kerana hidroksida tu bercas negatif cikgu. Bercas Jadi negatif. negatif tu tertarik ke terminal positif Terminal ataupun anod. positif. Dia kedudukan Okey. pun yang paling bawah kan? Senang yang ingat paling kan? bawah. Betul. Okey, bagus. Okey, manakala bagi elektrod Q yang merupakan katod, di mana ion yang dipilih adalah ion hidrogen. Hidrogen. Okey. Jadi dalam ni ada dua ion iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Hidrogen. Ion hidrogen dipilih kerana ia paling bawah pada Jika dibandingkan dengan dengan ion natrium. ion natrium. Natrium. Ya. Okey. Saya Betul ke, rasa bangga apa yang saya ajar hari ini. Memang Sean faham. Jadi kita tengok jawapannya, memang jawapan Sean berikan memang jawapan yang betul lah. So saya ulang sekali lagi, memang betul lah. Ya. Ion hidroksida dipilih untuk anod, manakala untuk katot adalah ion hidrogen. Ini kerana sama seperti yang Sean sebutkan tadi, Ya. memang jawapan yang tepat iaitu ion natrium dan ion hidrogen dipilih kerana kedudukannya dia lebih dia kurang elektronegatifan berbanding dengan bahan yang lain. Ya. Itu dia punya alasannya. Bagus Ya, Jadi baguslah, saya faham. Jadi saya nak bahagi 3 Sean. Tiga cikgu, tiga Sean. hati untuk Okey. saya. Ya, terima kasih banyak-banyak cikgu. Didik TV KPM